Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Apa khabar semua para pelajar yang dikasihi sekalian? InsyaAllah PDPC kita pada hari ini ialah subjek pendidikan Islam tingkatan 1, pelajaran yang ke-11 dalam bidang hadis, ikhlas dalam kehidupan. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah tajuk dalam bahagian hadis, ikhlas dalam kehidupan. Yang pertama, marilah sama-sama mendengar hadis yang akan saya bacakan. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis ini membawa maksud Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan berasaskan niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu berdasarkan apa-apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakni diterima dan diberi ganjaran. Dan sesiapa yang berhijrah kerana tujuan keduniaan yang ingin diperolehinya, ia akan mendapatnya. Atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapat apa yang diniatkannya. Para pelajar yang dihormati sekalian, hadis tersebut menjadi asas dan peringatan kepada kita semua betapa pentingnya sifat ikhlas dalam perbuatan. Setiap amalan yang dilaksanakan dengan ikhlas kerana Allah akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dilakukan kerana ingin menunjuk-nunjuk kepada manusia akan menjadi sia-sia, ibarat hujan jatuh ke pasir. Jadi inilah hadis yang kita akan kupas untuk pelajaran hari ini, iaitu hadis daripada Sayyidina Umar. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat. Tajuk kita ialah ikhlas dalam kehidupan, membawa maksud dalam apa jua yang kita lakukan, selama mana kita hidup di muka bumi ini, niat kita hanya satu, iaitu ikhlas dalam kehidupan, bersandarkan hadis yang baru dibacakan sebentar tadi. Kita masuk kepada subtopik yang pertama. Kita nak bincangkan dahulu apakah maksud ikhlas. Saya yakin dan percaya ramai pelajar memang pernah mendengar perkataan ikhlas ini, tetapi apakah maksud sebenarnya dari kacamata Islam? Ikhlas dari segi bahasa berasal daripada perkataan akhlasa, yang bermaksud bersih dan suci daripada kotoran yang mencemarkan. Ikhlas dia perkataan bahasa Arab, kata akalnya daripada akhlasa, yang bermaksud bersih dan suci daripada kotoran yang mencemarkan. Ikhlas dari segi istilah, untuk pendidikan Islam, definisi dari segi istilah itulah yang menjadi tumpuan kita, itulah yang penting. Dari segi istilah, ikhlas bermaksud semua amalan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Ikhlas ini merujuk kepada semua amalan zahir dan batin dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah tanpa menyekutukannya dengan yang lain.
Orang yang ikhlas akan berusaha menyembunyikan amalan kebaikan yang dilakukannya, sebagaimana dia berusaha menyembunyikan keburukannya daripada diketahui umum. Okey, kunci ilmu. Sedikit info tentang hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Hadis yang saya bacakan sebentar tadi. Okey, hadis ini dia berkesinambungan dengan satu kisah seorang lelaki yang dikenali sebagai Muhajir Ummul Qais, yang ingin meminang seorang wanita, Ummul Qais. Perempuan tersebut enggan mengawininya kecuali lelaki itu berhijrah ke Madinah. Akhirnya lelaki itu berhijrah dan mengahwini perempuan tersebut. Kunci ilmu sebagai info tambahan untuk kita. Okay. Tahukah murid-murid bahawa musuh pada sifat ikhlas ialah 3? Okay, ada 3 musuh pada sifat ikhlas. Yang pertama, riya, sum'ah dan ujub. Yang mana ketiga-tiga sifat ini adalah sifat mazmumah, iaitu sifat yang terkeji. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan riya? Riya, kita tengok di sini di galeri kata. Riya merujuk kepada melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Riya melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Contohnya, dia mendirikan solat, tetapi solatnya, niatnya hanyalah untuk menunjuk-nunjuk ataupun agar dilihat oleh orang lain, supaya orang lain beranggapan bahawa dia seorang yang soleh, dia seorang yang kuat beribadah. Itu riya. Sum'ah ini merujuk pada memberitahu manusia amalan yang dilakukannya untuk mendapat sesuatu ganjaran. Okay, contohnya dia beritahu kepada kawan-kawan dia, yang sebentar tadi dia ada solat sunat, malam tadi dia qiyamul lail. Okay, hampir setiap malam dia qiyamul lail. Okay, dengan harapan kawan-kawan memuji dia, suka mendengar dirinya dipuji. Okay, itu sum'ah. Adapun ujub bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Okey. Contoh, dia tengok diri dia dekat cermin, oh, handsome juga aku ni, lebih handsome daripada kawan-kawan yang lain contohnya. Ataupun dia bangga dengan menzahirkan dalam ucapan dia, akulah pelajar yang paling pandai dalam kelas ini contohnya. Okey. Itu ujub. Jadi 3 sifat ini, nauzubillah min zalik, kita perlu buang. Jika ada, beristighfarlah kepada Allah, memohon keampunan dan taubatnya. Kerana ia, jika ada sifat ikhlas, susah untuk kita semai dalam diri kita. Okey. Itu sedikit tentang maksud ikhlas dan juga lawan kepada sifat ikhlas. Kemudian kita beralih kepada subtopik yang kedua, iaitu apakah ciri-ciri orang yang ikhlas? Orang yang benar-benar ikhlas akan melakukan sesuatu amalan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengharapkan keredaannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5 surah yang ke-98, yang bermaksud mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Okey, apakah ciri-ciri orang yang ikhlas? Ciri orang yang ikhlas seperti mana yang terpapar di dalam skrin ini. Ada 7 ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, istiqamah melakukan kebaikan. Orang yang ikhlas, dia berterusan secara konsisten melakukan kebaikan. Yang kedua, orang yang ikhlas, dia tidak mengharapkan pujian manusia. Yang ketiga, ciri orang yang ikhlas sentiasa mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, orang yang ikhlas dia tidak akan mengingati kebaikan yang dilakukan. Kenapa orang yang ikhlas, yang ciri-ciri orang yang ikhlas dia tidak mengingati kebaikan yang dilakukan? Supaya ia tidak mengungkit-ungkit di kemudian hari, ataupun supaya dia tidak ada rasa riak
ataupun sum'ah ataupun ujub dalam diri. Seterusnya, ciri orang yang ikhlas, dia sentiasa bersabar dalam kesulitan. Orang yang ikhlas, bila mana dia diuji dengan apa-apa musibah, dia akan bersabar. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kematian, diuji dengan kehilangan sesuatu yang berharga, orang yang ikhlas dia sentiasa bersabar. Yang seterusnya ialah orang yang ikhlas, dia tidak menghiraukan kejian manusia. Dan yang terakhir, orang yang ikhlas, dia mengharapkan ganjaran pahala di akhirat, yang semestinya memang inilah matlamat kita, dalam kita melakukan ibadah. Ikhlaskan diri kepada Allah, dalam masa yang sama kita inginkan pahala supaya menjadi bekalan di akhirat nanti. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas. Tidak dapat dinafikan apabila kita telah mempelajari tentang definisi ikhlas, kemudian ciri-ciri ikhlas, maka jelaslah di sini bahawa sifat ikhlas memainkan peranan yang penting di dalam diri kita. Apakah kepentingan ikhlas? Allah memerintahkan hamba-Nya agar bersifat ikhlas dalam melakukan sesuatu ibadah. Orang yang ikhlas akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Antara kepentingan bersifat ikhlas seperti berikut. Yang pertama, ikhlas penting supaya kita mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ikhlas penting untuk kita terhindar daripada hasutan syaitan. Yang ketiga, orang yang ikhlas akan diangkat darjat dan martabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepentingan yang lain, amal ibadat orang yang ikhlas diterima Allah. Kerana apa? Niat dia ikhlas semata-mata kerana Allah, mengharapkan keridaan Allah dan tidak mengharapkan pujian manusia. Seterusnya, doanya akan dimakbulkan oleh Allah. Dan yang terakhir, kepentingan ikhlas dalam kehidupan kita ialah hidup menjadi tenang dan tenteram. Kunci ilmu. Fudail bin Iyad pernah berkata, beramal kerana manusia adalah syirik, meninggalkan amal kerana manusia adalah riya. Manakala ikhlas pula akan menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Fikir-fikirkanlah kata-kata hikmah kepada Fudail bin Iyad. Seterusnya, ini dipaparkan dialog seorang murid dengan guru dia. Kita tengok. Cikgu, boleh saya bantu? Terima kasih Syakir. Pelajar ini membantu gurunya membawa buku latihan. Assalamualaikum Anas. Waalaikumsalam Syakir. Kamu dari mana? Gembira sungguh nampaknya. Oh, aku baru selesai tolong cikgu angkat buku. Biasalah, bukankah aku murid contoh di sekolah ini? Ni. Di sini kalau kita tengok ada elemen riya, ada elemen sum'ah, dan juga elemen ujub. Yang sepatutnya tidak ada, kena kikis jauh-jauh. Apakah pengajaran hadis daripada hadis Sayyidina Umar ini tadi? Yang pertama, hadis ini memberi pengajaran kepada umat Islam, hendaklah berniat kerana Allah dalam setiap amalan agar mendapat keridaan Allah SWT. Yang kedua, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Allah SWT akan memberikan ganjaran kepada hamba-Nya yang ikhlas. Pengajaran yang ketiga, kita hendaklah melakukan ibadah dengan niat yang ikhlas agar ibadat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengajaran yang keempat, kita hendaklah menjauhi sifat riya dan ingin menunjuk agar amalan tidak sia-sia. Jadi kesimpulan yang kita boleh ambil di sini, sifat ikhlas sangat penting dalam diri seorang Muslim itu sendiri. Untuk tajuk ini, yang pertama, pelajar perlu mengingati definisi ikhlas dari segi istilah.
Kemudian pelajar perlu menghafaz beberapa ciri orang yang ikhlas. Sekurang-kurangnya 2 ciri orang yang ikhlas. Seterusnya tentang kepentingan ikhlas, dan juga yang terakhir dan yang paling penting ialah pengajaran hadis. Pengajaran hadis adalah isi yang sangat penting yang selalu keluar apabila diuji di dalam pentafsiran sumatif. Jadi sekadar itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, sebagai latihan pengukuhan, para pelajar sila buat dalam buku 1 soalan penilaian nombor 3. Soalan penilaian nombor 3 dan juga 4 dalam buku 1. Jadi setakat itu dulu pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersambung lagi di masa akan datang. Jadi jangan lupa subscribe, share video YouTube ini kepada rakan-rakan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi.